Assalamualaikum dan salam perpaduan. Kembali membicarakan 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. UMNO Selangor meluahkan penghargaan dan sokongan penuh dengan pendirian kerajaan Malaysia yang tidak akan menormalisasikan hubungan dengan Israel dan mengecam keras rejim Zionis yang mengamalkan dasar apartheid. Pengerusinya Datuk Megat Zulkarnain Omadin meluahkan penghargaan kepada Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan ahli-ahli Dewan Rakyat dalam sesi perbahasan demi memperjuangkan hak rakyat Palestin yang telah lama dirampas. Beliau menegaskan UMNO Selangor menyokong sepenuhnya ucapan Timbalan Perdana Menteri melangkap Presiden UMNO semalam berhubung perkembangan semasa konflik Palestin-Israel. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Gombak berkata UMNO Selangor teguh, tegas dan tegar menyokong usaha-usaha konkret dan realistik yang dilaksanakan oleh kerajaan Madani di dalam mencari penyelesaian yang adil dan berterusan bagi menghentikan konflik Palestin-Israel ini. Beliau memaklumkan UMNO Selangor pada ketika ini akan melancarkan tabung keranamu Palestin di seluruh bahagian dalam negeri Selangor sebagai tanda solidariti mereka dengan nasib yang menimpa rakyat Palestin. Setiausaha Agung UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Yusuki mengingatkan orang ramai untuk bersama-sama menzahirkan sokongan terhadap rakyat Palestin agar bersama-sama hadir dalam himpunan Solidarity for Palestine. Beliau maklumkan himpunan terbabit akan dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia bersama Barisan Ketua Pemuda PN dan PH yang turut disertai NGO yang dipertanggungjawabkan untuk menyelaraskan dan akan diadakan selepas solat Jumaat esok di Masjid Negara. Berdasarkan laporan dari sebuah berita, penduduk Palestin di semenanjung Gaza dihujani bom yang digugurkan jet-jet tempur tentera Israel dengan menyasarkan bangunan kediaman dan infrastruktur awam. Media melaporkan serangan dahsyat itu berlaku ketika pegawai-pegawai rejim Zionis berikrar mengetatkan kepungan ke atas Gaza untuk menghukum penduduknya selepas pejuang Hamas melancarkan serangan besar-besaran dan mengejut ke atas Israel Sabtu lalu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang juga Ketua UMNO bahagian Labuan Datuk Muhammad Rafi Ali Hassan menjelaskan penerangan UMNO di semua peringkat bahagian wanita, pemuda dan puteri termasuk di peringkat cawangan perlu bergerak sebagai satu entiti bagi memastikan maklumat sampai kepada golongan sasaran. Katanya kaedah atau strategi komunikasi UMNO bukan sahaja perlu berubah, malah perlu disesuaikan mengikut perkembangan semasa politik hari ini supaya ia menepati kumpulan sasar. Menurutnya dalam era ledakan teknologi maklumat ini, pendekatan baharu wajar dilakukan oleh UMNO khususnya Jawatan Kuasa Biro Penerangan dalam menghadapi cabaran dunia media baharu hari ini. Menurut beliau, penerangan UMNO perlu sentiasa peka dan cakna terhadap isu semasa, terutamanya isu-isu yang ditolakkan di media sosial oleh mereka yang tidak bertanggungjawab apabila UMNO menjadi sasaran sehingga boleh menjejaskan kredibiliti, imej parti dan pemimpin UMNO. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyarankan agar modul literasi kewangan turut dimasukkan dalam program latihan khidmat negara 3.0 sebagai persediaan awal generasi muda menghadapi cabaran masa depan. Dia berkata perkara itu dapat dilakukan dengan kerjasama antara Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan PLKN di bawah Kementerian Pertahanan. Dia berkata beberapa pendekatan mesti dilakukan agar kadar kebangkrapan dapat ditangani di peringkat awal sebelum mereka masuk ke pasaran guna tenaga dan mempunyai keberhutangan yang tinggi dan tidak sihat. Selain PLKN, beliau menjelaskan institusi pendidikan lain termasuk Institut Pengajian Tinggi Awam dan Swasta serta kolej juga harus menyediakan kursus berkaitan literasi kewangan. Untuk rekod pada tahun lepas, sebanyak 5,695 kes kebangkrapan direkodkan dengan pinjaman peribadi merupakan punca terbesar yang menyumbang kepada 46.8% daripada punca-punca kebangkrapan lain seperti pinjaman perniagaan, pinjaman perumahan, sewa beli dan kad kredit. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Nasara berkata pihaknya sentiasa komited dalam memberi kesedaran kepada orang awam berkenaan risiko terjebak dengan pinjaman daripada halong ataupun ceti haram. Menurut beliau, meskipun Polis Diraja Malaysia tidak memberikan bantuan secara khas kepada peminjam halong, namun akan bertindak pantas melindungi peminjam sekiranya diancam dan diganggu. Jelasnya polis memang memandang serius dan sentiasa meningkatkan kesedaran awam berkaitan isu pinjaman ini supaya orang awam dapat meneliti dengan betul sebelum membuat sebarang pinjaman dengan pihak terkait.
Dia berkata kementerian menyedari isu Ahlong sangat mencabar untuk ditangani. Namun tindak balas yang dilakukan agensi penguatkuasa tertakluk kepada undang-undang yang sedia ada, katanya. Faktor tawaran pinjaman yang disediakan oleh Ahlong lebih mudah dan senang diperoleh berbanding yang disediakan institusi perbankan dan kewangan berlesen. Rekod pada tahun 2021 menunjukkan sebanyak 1067 tangkapan dibuat PDRM di bawah Seksyen 5/2 Akta Pemberi Pinjam Wang 1951, manakala pada tahun 2022 pula jumlah kes adalah sebanyak 1009 dan tangkapan juga dibuat sebanyak 1262 dengan kerajaan turut melaksanakan pelbagai kaedah untuk memastikan kegiatan Ahlong dapat ditangani dengan baik. Sekian daripada saya, Muhammad Syahrul Azlan. Jangan lupa temu janji kita Isnin ke Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan salam Madani.